Faisal, tengok you punya kesalahan saya kena tanggung. Kita dah ajar, you sudah ajar. Siapa suruh simpan kotak dekat sini? Sorry apa sorry? Kita bukan tak ajar awak. Lipas di dapur premis dan produk minuman tamat tempoh masih dijual kepada pelanggan. Itu antara penemuan mengejutkan dan menjijikkan apabila pemeriksaan dijalankan ke atas sebuah premis makanan di Puncak Alam oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Laporan wartawan Tun Nizami Hashim membuka tirai 999 minggu ini. Itu antara penemuan menjijikkan ketika pemeriksaan dilakukan di sebuah dapur premis makanan yang menjadi habitat haiwan perosak. We already told you, kita dah bagi tahu arahan, jangan simpan kotak dekat sini. Bukan you punya, you sekarang senang you boleh kata sorry, tapi saya mau kena tanggungjawab. Bukan saya tak ada ajar, bukan saya tak ada pergi kendali makanan semua. Kenapa awak simpan terbiar macam tu saja? 212 buah kedai makan termasuk 3 restoran di Puncak Alam diperiksa oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Kuala Selangor dalam op premis bersih. Segelintir pemilik premis didapati gagal mempamerkan lesen perniagaan, permit iklan dan permit kaki lima sekaligus melanggar Undang-Undang Kecil Establishment Makanan 2007 Majlis Daerah Kuala Selangor. Untuk hari ini, kesalahan yang kita kesan tidak memiliki lesen. Walaupun lesen ini ada, tapi lesen ini telah tamat tempoh. Jadi kita anggap menjalankan perniagaan tanpa lesen bawah Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Trade. Dan kita juga kesan kesalahan meletakkan kursi meja di laluan awam. Dan di kaki lima juga ada meletakkan meja dan barangan perniagaan. Kemudian juga ada meletakkan kursi meja di tempat letak kenderaan. Patutnya perlu mendapatkan permit meletak meja. Selain itu, susunan barangan di premis didapati tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan mengikut Akta Makanan 1983. Kalau ikutkan yang ni adalah bahan pencuci, deterjen ni kan. So dia letak pula sebelah dengan makanan. Tak boleh sebab nanti kalau benda ni boleh jadi cross contamination dengan yang bahan tu. Kalau dia tertumpah ke apa-apa benda tu boleh kena juga. So kalau and then dia orang pula hantar makanan kat sini, minuman dekat sini. So boleh jadi cross contamination kepada makanan dan boleh jadi food poisoning kepada dia orang, kepada pengguna. Sepatutnya boleh letak dekat tempat macam tandas ke ataupun dekat belakang sekali. Pencemaran silang juga dikuatiri berlaku di dalam peti sejuk. Ekoran terdapat bahan mentah tidak disimpan dengan cara yang betul sehingga boleh dicemari bakteria. Kalau kita tengok daripada sini, cara penyimpanan makanan bahan mentah ni semua perlu ditutup. Betul kena isi dalam bekas, tapi bekas tu perlu ditutup lah. Macam kalau kita tengok dekat sini dengan ayam terbuka, ikan terbiar macam tu, betul dicampur pula dengan bekas. Ini last defrost pun saya tak tahu bila. Sebab kalau tengok dekat sini pun kerak ni pun dah terlalu tebal dah. Air-air bekas-bekas air ikan kat sini, kalau tak dijaga elok, dia akan menyebabkan pencemaran silang lah. Malah, kontaminasi turut dikesan berlaku ketika prosesnya beku bahan mentah kerana kaedah itu dilakukan berhampiran longkang. Cara dia toskan untuk daging ni pun dah silap. Sebenarnya dia kena lebih, kawasan tu lebih tinggi lah. Kalau kita tengok dia punya kawasan ni pun satu paras dengan longkang. Dia tak boleh biar macam ni. Sebab kalau dia biar di luar premis, kita tak tahu. Binatang-binatang macam contoh kucing ke anjing ke tikus boleh pergi ke sini dan berlaku dah cross contamination.
Terdapat premis yang didapati tidak menggunakan perangkap minyak untuk mengasingkan sisa makanan dan minyak dari air limbah ketika proses pencucian pinggan. Untuk cuci pinggan ke apa-apa, dia tak boleh menggunakan pipe ni. Pipe ni dia tak boleh direct contact dengan air supaya dia boleh jadi backflow. Air ni dia cuci, kalau Encik tengok dekat sini dia berminyak. Nampak dia punya permukaan ni. Dia kena air mengalir tu kan? Dia kena air mengalir. Dia kena basuh dekat air mengalir. Kalau dia menggunakan macam ni, dia basuh pinggan tetapi dengan menggunakan air yang kotor juga. Dia tak ada grease trap, perangkap sisa makanan. Di mana kalau selepas buat pencucian ke dalam tu dan sisa-sisa makanan ataupun minyak-minyak grease trap tu, sepatutnya dia akan keluar ke sini dan dia kena ada penapis. Dan secara tidak langsung ada sisa-sisa makanan ada longkang ke sini. Perangkap minyak atau grease trap yang tidak diselenggara dengan baik pula boleh menyebabkan sisa makanan melimpah keluar ke atas lantai sekaligus mengundang kehadiran haiwan perosak. Grease trap ni memang dia dah pasang mengikut spek. Tetapi kalau Encik tengok dekat sini, disebabkan dia tak selenggara mengikut dia punya table, so dia punya air tu overflow dekat bawah. So masih kena masuk dalam so masih ada air dengan nasi semua masuk juga ke longkang. So macam tak ada function dia pasang grease trap ni. Staff yang kerja dekat sini dia kena pantau benda ni. Kalau benda ni dah macam dah full ataupun dah ada banyak sisa makanan, so dia kena kalau boleh dia kerapkan. Jangan lepas habis waktu operasi permis baru dia nak bersihkan. Sebab kita pun tengah orang kata staff pun tak ramai apa semua kan, semua kat handle tu. Buat sekadar yang termampu dulu. Keadaan lantai restoran yang kotor dengan sisa makanan jelas menarik haiwan lilati iaitu lipas, lalat dan tikus untuk berkeliaran di bahagian dapur premis. Beberapa ekor lipas ditemukan di bahagian bawah rak ini dan apa yang menjadi kebimbangan adalah lokasi ini berhampiran dengan tempat untuk menyediakan makanan dan tindakan penutupan selama 14 hari dikenakan kepada pihak premis ini. Cuci macam mana? Cuci dengan Berapa hari? Berapa kerak sehari? 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari tak ada lipas ni. Selain itu, pemilik premis juga berdepan dengan tindakan penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 kerana pekerja mereka didapati tidak mendapatkan suntikan typhoid dan tidak mengikuti kursus pengendalian makanan. Pernah pergi kursus pengendalian makanan tak? Tak tahu sebab baru datang. Cik pergi ke kursus pengendalian makanan, dia akan ajar macam mana cara penyimpanan, cara tempat-tempat dekat mana selalu habitat lipas tu berada. Sebab tu kita cakap barang-barang yang tak perlu dalam kedai kita keluar. Macam contoh kotak-kotak, kulit sarang telur, benda-benda yang tak pakai. Benda tu semua boleh jadi habitat lipas. Ekoran tidak berpuas hati dikenakan tindakan undang-undang. Pemilik premis berusia 40 tahun ini menunding jari dan menyalahkan pekerjanya. Ada lipas dalam. Memang kita dah ajar dekat pekerja tuan. Memang kotak kita tidak dibenarkan dalam permis. Baisap, tengok you punya kesalahan saya kena tanggung. Kita dah ajar, you sudah ajar. Siapa suruh simpan kotak dekat sini? Sorry apa sorry? Kita bukan tak ajar awak. Nanti you tengok balik. Selain kebersihan restoran, label pada produk-produk makanan yang dijual di premis ini juga diteliti pihak berkuasa. Pihak premis ini turut didapati menjual barangan seperti minuman yang telah pun melebihi tarikh luput dan tindakan sitaan ke atas minuman-minuman ini akan dilakukan oleh pihak kesihatan. 4 hari bulan 10 2022. Oh, tahun lepas punya? Tahun lepas punya. Masih lagi di rak pameran lah. Rak ni memang untuk dijual Ya betul. Kalau customer tu dia tak alert, bila dia minum akan berlaku keracunan makanan lah. Kesemua produk makanan yang telah tamat tempoh ini akan dilupuskan mengikut Seksyen 4/8 Akta Makanan 1983. Bukan kita barang beli simpan tahunan tak ada. Ya, ini berdebu sudah bos. Saya kena kawal tengok tadi.
Dia bukan ambil dalam peti air. Bos, ini memang mungkin dia orang Ini spin ke ini saja. tak. Mungkin saya kena pastikan dengan saya punya supplier macam mana dia boleh hantar dan You kena pastikan semua produk yang you jual tu dijual sebelum expiry date dan sehari sebelum expiry date you boleh return balik. Itu tanggungjawab you. Hasil operasi, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengeluarkan 123 notis kompaun bernilai lebih RM80,000 dan 13 buah premis diarahkan tutup ekoran mendapat markah demerit yang rendah. Setiap hari buka pukul apa, tutup pukul apa? Pukul 2. Pukul 2 pagi tutup. Buka Pukul 2. pukul 2 petang. Okey, sebelum pukul 2 petang sepatutnya buat pembersihan dulu. Sebelum buka tu. Kalau buat pembersihan tak ada benda ni. Sebab dia tak ada. Sebab kita bersih malam ya. Lepas tu ni buat jadual. Kita cek balik lepas hari ke-6, tak berpuas hati akan buat puasa sehingga 29 bulan 3. Kalau selepas ni tak berpuas hati lagi, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin menjelaskan sebenarnya untuk penjual dia kena faham apakah yang dimasukkan dengan tanggungjawab kepada penjual. Penjual dia kena memastikan semua produk makanan ni dijual adalah selamat dan produknya makanan yang dijualkan itu adalah berkualiti. So menjadi tanggungjawab dia orang untuk pastikan makanan itu patuh dari segi label, dari segi bungkusan makanan itu sendiri, termasuklah tarikh luput. Kepada pengguna di luar sana, sekiranya dalam pemilihan makanan pastikan lihat idu dan rasa lah. Dan untuk makanan-makanan yang ready to eat, pastikan dari segi labeling, dari segi tarikh luput tu kena semak dulu sebelum kita buat pemilihan. Sebab apa-apa pun pilihan di tangan pengguna. Operasi yang bermula pada jam 5 petang tamat pada jam 2 pagi. Laporan Tun Izami Hashim, 999. Jabatan Serta Jenayah menemukan mayat seorang perempuan. Seorang remaja perempuan ditemui mati dipercayai dibunuh sebelum mayatnya dibuang ke dalam semak. Lebih menyedihkan, mayatnya ditemui dalam keadaan tidak berpakaian dan berlumpur. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Sandakan bagi mendapatkan perincian kes itu. Baru-baru ini, penduduk Kampung Forest Sandakan dikejutkan dengan penemuan mayat remaja warga asing berusia 15 tahun di kawasan semak dan berlumpur. Mayat perempuan terbabit ditemukan oleh orang awam di belakang rumah dalam keadaan tidak berpakaian sebelum dilaporkan kepada pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Abdul Fuad Abdul Malik, kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Pihak gerakan Ibu Jawab Polis Daerah Sandakan telah menerima panggilan pada pukul 10 pagi. Sejurus terdapat terima panggilan sepasukan tim daripada Jabatan Serta Jenayah telah turun dan diketuai oleh saya sendiri telah pergi ke tempat kejadian menemukan mayat seorang perempuan. Susulan itu, seorang lelaki warga asing berusia 22 tahun ditahan berhampiran lokasi kejadian pada jam 12.30 tengah hari bagi membantu siasatan. Tangkapan tersebut telah dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman dan telah diberi reman oleh pihak mahkamah selama 7 hari sehingga 22 hari bulan. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke bilik mayat Hospital Duchess of Kent, Sandakan untuk dibedah siasat. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian diminta tampil menghubungi pihak polis serta dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi.
Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Kereta disekat dan sengaja dilanggar. Itu taktik licik sekumpulan penjenayah yang cuba menyamun seorang peniaga dalam talian menggunakan sebilah parang. Video berdurasi 2 minit 17 itu menjadi tular di media sosial sehingga mengundang kegusaran dalam kalangan orang awam. Okey, bagi pandangan saya lah kan, macam untuk bawa cash pergi bank, keluarkan duit cash sekarang ni dah tak berapa relevan sangat lah. Okey, sebab sekarang ni kita ada kemudahan macam-macam kemudahan. Macam untuk cashless lah, kita boleh gunakan kad. Okey, lepas tu sekarang ni kita hanya boleh buat pembayaran melalui online banking, kita ada MAE. Sekarang ni nak buat payment pun kat kedai-kedai sekarang semua dah ada QR. Just scan the QR, dah okey dah kalau untuk buat apa-apa payment. So kenapa perlu nak bawa cash yang banyak-banyak? Sekarang ni bagi saya memang betul-betul dah tak relevan lah sekarang. Kalau saya akan cuba call polis ke, sebab setiap saat, setiap second yang kita record tu, nyawa mangsa tu dah mungkin terkorban ke kan. Okey, selepas dah berlaku yang begini, saya nasihatkan jangan keluarkan cash begitu banyak lah. Mungkin boleh transfer online. Keadaan sekeliling mungkin boleh berdua, bertiga, jangan seorang. Bahaya tu kita tak tahu, kita tak boleh hidu kita punya malang tu. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin, suspek dipercayai mengikuri mangsa yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur sehingga ke lokasi kejadian bagi mencuri sejumlah wang bernilai RM10,000 yang dibawa oleh mangsa. Mangsa ni merupakan seorang peniaga dan tujuan datang ke sini adalah untuk urusan perniagaan. Sampai di tempat kejadian ni yang mana telah diserang ataupun disamun oleh 5 orang lelaki India, menggunakan 2 buah kenderaan. Jadi telah turun 3 orang suspek bersenjatakan parang dan juga kapak dan telah terus menetak mangsa berkali-kali. Hasil ketakasan pihak polis, 2 daripada 5 suspek berusia 40 dan 45 tahun berjaya diberkas kurang dari 24 jam dan sebuah kenderaan yang digunakan turut dikesan sebagai kereta curi. Suspek yang pertama yang kita tangkap tu mempunyai rekod samun. Manakala yang kedua tidak mempunyai apa-apa rekod. Maknanya 3 lagi masih bebas setakat ni. Yang pertama kita kena sentiasa berhati-hatilah apabila kita ni membawa wang tunai yang banyak. Kita kena ambil kira daripada segi keselamatan diri kita dan juga keselamatan wang tu. Berkemungkinan kalau jumlah yang besar tu kita mungkin kena ada orang yang mengiringi kita. Kalau kita tengok dalam kes ni ada 2 atau 3 video yang telah diviralkan. Dan salah satu video tu saya tengok dalam 2 minit 39 saat, hampir 3 minit. Jadi saya nasihatkan kepada orang ramai, netizen,
sekiranya menyaksikan kejadian jenayah yang berlaku di depan mata, sila lapor dahulu, terlebih dahulu kepada pihak berkuasa, terutama sekali pihak polis. Dan sekiranya maklumat itu sampai dengan cepat, kita boleh ambil tindakan dengan segera. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan berkumpulan dan suspek boleh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Saya tak tahu pula, saya cuma tahu tak ada hisap rokok dekat Kedah. Mana tahu siapa? Kita tengok daripada sana sampai sana ada tahu siapa. Kita sendiri tengok mana ada tahu siapa. Segelintir penduduk di Subang Jaya dikesan masih berdegil membuang puntung rokok di zon anti pembuangan sampah atau anti-litter. Malah ada juga pihak yang enggan mengakui kesalahan mereka apabila di compound pihak berkuasa. Wartawan Afifah Haminuddin menyertai op anti-litter bersama MBSJ. Setakat 16 Mac 2023, tahap kesedaran penduduk sekitar Subang Jaya dalam memelihara kebersihan bandar dilihat masih rendah susulan 88 notis tawaran kompaun direkodkan sepanjang program penguatkuasaan anti-litter tahun ini. Susulan itu, Majlis Bandaraya Subang Jaya melaksanakan op anti-litter sekitar SS15 dan USJ10 bagi mendisiplinkan komuniti terhadap isu pembuangan sampah, terutamanya puntung rokok secara sembarangan. Tu dia bang. Dia bang. Dah makan belum? Dia bang, dah bang. Oh. Encik tahu tak, isap rokok tak boleh buang botol rokok dekat ni. Di tempat awam. Kita bukan kata kita buang botol rokok jenayah. Kita mau bila you ni next time kena hati-hati, kita isap rokok kena buang tempat yang sepatutnya. Itulah. Apa-apa sampah pun tak kira kita makan gula dalam kereta pun takkan buka cermin terus buang. Lelaki berusia lingkungan 30-an ini antara 3 individu yang ditahan sekitar SS15 Subang Jaya kerana disyaki membuang puntung rokok di tempat yang tidak sepatutnya. Tahu tak kesalahan ni sebenarnya tak boleh? Tahu tak kesalahan ni? Tak boleh buang puntung rokok mereka? Sebelum ni tahu tak? Saya tak tahu pula, saya cuma tahu tak ada hisap rokok dekat Kedah. Tak ada pula aksi Kedah ni, dilarang merokok sahaja. Dia macam ni buang sampah tu dikira satu kesalahan lah. Cuba cik tanya diri cik sendiri. Cik tanya diri cik sendiri. Cik isap rokok, cik nak cari rokok mana? Yang mana isap rokok? Ramai-ramai PSJ penguatkuasa siapa? Ada bukti. Boleh isap. Bagus dah. Kalau dapat bukti macam tu senang. Cik boleh cari bukti. Meskipun membuang puntung rokok ke dalam longkang merupakan satu kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil 4, individu ini tetap menafikan kesalahannya. Mana tahu siapa? Cik tengok daripada sana sampai sana ada tahu siapa? Cik sendiri tengok mana ada tahu siapa? Apa ni berdiri secara sendiri je. Sendiri takkan tak jawapan. Okey, macam ni bila cik buang macam tu kat sini. Buang kat mana? Saya buang dalam ni. Longkang kat sini, longkang ni ke mana? Longkang ni ke mana pergi? Ya, bila longkang tak boleh, longkang lagi tak boleh. Dia kalau apa-apa jadi air tersumbat ke apa, itu kan menyusahkan orang. Statistik notis tawaran kompaun yang dikenakan pada tahun 2023 dilaporkan semakin meningkat, iaitu 13 kompaun pada Januari manakala 43 kompaun dikenakan pada Mac tahun ini. Walaupun tong sampah telah disediakan oleh pihak MBSJ di setiap siar kaki di hadapan premis, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab yang masih membuang puntung rokok merata-rata tempat sehingga boleh mencacatkan pandangan.
Kesalahan membuang puntung rokok atau sampah kecil di zon anti-litter boleh dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap MBSJ 2007. Suspek, Arbang. Telefon. Tahu tak kesalahan cik apa? Ini abang sampah sarap mah. So MBSJ ni sudah kuasakan sudah hampir 6 tahun. Daripada asal dia sama ada RM10, sekarang sudah naik RM50. Jadi cik selepas ni kalau nak isap rokok, buang rokok dalam tong sampah lah. Nombor rata-rata. Bagi saya isu. Untuk saya nak tengok. Kita kompon lah. ID. Tapi cik kena bayar RM50 on the spot On the spot? On the spot. Meskipun program penguatkuasaan anti-litter telah dilaksanakan sejak Julai 2017, terdapat segelintir individu yang masih tidak peka dengan peraturan terbabit. Ya. Okay. Kita sudah bayar. Ini kompon kesalahan cik. Tapi ini sudah bayar lah. Dia mengatakan, bos tahu tak ada kesalahan? Kalau tahu tak buang kat sini. Oh, sebelum ni tak tahu lah. Sebab kita memang pasal kita punya office baru pindah kat sini. Tak pernah lepas kat sini pun. Okey. So, hari ni bela. Okey, thank you. Menurut Pengarah Jabatan Korporat dan Strategik MBSJ, Muhammad Azli Miswan, operasi yang bermula jam 1 petang itu dianggotai seramai 2 pegawai dan 12 anggota daripada Jabatan Penguatkuasaan MBSJ. Semua orang tahu bahawa sampah ni salah. Tak kisahlah sama ada peraturan ke tidak, kan. Kena fahamlah, kan. Apabila kita membuang sampah mata-rata ni, kita telah menyebabkan kawasan itu kotor. Kalau kita dapati ada penduduk ataupun individu yang membuang sampah suka hati ni on the spot, kita akan terus compound RM50 bagi setiap kesalahan. Dan ini sebenarnya merupakan satu usaha yang kita rasa amat penting dalam berterusan untuk kita mendidik masyarakat kita untuk menghargai ataupun melaksanakan tindakan-tindakan yang boleh mencegah dari pembuangan sampah mata-rata. Tambahnya, kesan pembuangan sampah termasuk puntung rokok secara sembarangan boleh menyebabkan masalah kesihatan termasuk demam denggi dan penyakit berjangkit. Kita kena mulakan daripada diri sendirilah. Kalau kita sendiri tak jadikan contoh pada orang lain, macam mana kita nak pastikan apa yang kita buat ni memberikan impak ataupun memberikan kejayaan. Yang buang isap rokok tu, yang membuang sampah ni bukannya golongan-golongan tertentu. Ada daripada ayah, daripada ibu bapa, daripada mana-mana pihak lah, dan mana-mana kategori umur pun. Sedangkan daripada sekolah lagi kita telah didik jangan buang sampah mata-rata. Operasi penguatkuasaan anti-litter akan sentiasa dilaksanakan secara berkala, khususnya di kawasan komersial sekitar Serdang, Puchong, Subang Jaya dan Seri Kembangan dalam memelihara kebersihan kawasan di bawah tadbir NBSJ. Laporan Afifah Aminuddin, 999. Hajat seorang lelaki warga emas untuk ke klinik di Kota Tinggi Johor bertukar mimpi ngeri apabila kereta yang dipandu terbabit dalam kemalangan dengan 2 buah kenderaan. Mangsa disahkan maut manakala isterinya yang turut berada dalam kereta itu dilaporkan selamat walaupun mengalami kecederaan. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999.
Mangsa Sadiran Karyo yang berusia 72 tahun disahkan maut setelah kereta yang dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan dua lagi kenderaan di Jalan Kota Tinggi Mawai kira-kira jam 11 pagi. Sejurus kemalangan itu, 8 anggota bomba, sebuah jentera dan sebuah kenderaan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi dikerah ke lokasi kejadian. Pihak bomba dilaporkan menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit di dalam kereta. Isteri mangsa, Sarinam Jalil berusia 71 tahun yang turut berada di dalam kereta terbabit dilaporkan selamat dan berjaya dikeluarkan oleh orang awam. Selain itu, seorang pemandu kereta berusia 39 tahun dan pemandu lori berusia 59 tahun juga dilaporkan selamat. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke hospital manakala mayat lelaki warga emas itu pula diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang guru, Imran Amir Salim, menemui ajal apabila kereta yang dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan lain di Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besi bersama sebuah jentera dan kenderaan EMRS digerakkan ke lokasi setelah panggilan kecemasan diterima pada jam 7.30 pagi. Mangsa yang berusia 46 tahun dilaporkan tersepit di dalam kenderaannya dan berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik dari Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM dan mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Susulan kemalangan itu, keadaan trafik di lokasi kejadian dilaporkan sesak di kedua-dua arah ekoran kerja pembersihan dilakukan di lokasi berkenaan. Seorang anggota polis berpangkat inspektor hampir maut selepas dilanggar seorang penjenayah ketika menjalankan operasi. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejadian berlaku semasa operasi dijalankan oleh bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Melaka Tengah pada jam 11.40 malam Mac lalu. Tertuduh Muhammad Nazrul Jalal 34 tahun cuba melarikan diri dan melanggar seorang anggota polis berpangkat inspektor dengan menggunakan sebuah kereta yang dipandunya. Dakwaan dilakukan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksima 20 tahun dan denda. Siasatan juga menemui dadah jenis metamfetamin seberat 51.43 gram, heroin seberat 30.69 gram dan cannabis seberat 1.23 gram di dalam kereta yang dipandu bersama seorang lagi rakan. Kedua-dua mereka turut berdepan dengan dakwaan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki kurang upaya, Syahrizal Said, 46 tahun dan isterinya, Zarimah Yusof, 43 tahun, berdepan hukuman gantung sampai mati mengikut pertuduhan kerana mengedar dadah pada 5 Mac lalu. Mereka didakwa mengedar dadah metamfetamin seberat 310 gram di Batu Uban, Gelugur, Pulau Pinang. Dakwaan dilakukan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 yang membawakan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dengan minimum 15 kesempatan jika sabit kesalahan. 2 suspek berjaya ditahan dan seorang lagi masih dalam buruan polis kerana disyaki mencuri 2 buah kenderaan pacuan 4 roda bernilai RM350,000 yang berada di dalam bilik pameran kenderaan di Jalan Lintas Kepayan, Kota Kinabalu, Sabah.
Suspek juga tersenarai dalam senarai orang dikehendaki oleh pihak polis dan mempunyai 19 rekod jenayah lampau. Hasil siasatan, suspek juga telah mengaku melakukan jenayah pecah rumah di sekitar Sabah dan Semenanjung iaitu di Selangor dan Perak. Kes disiasat mengikut Seksyen 457-378A Kanun Keseksaan. Polis berjaya menumpaskan geng rantau yang didalangi oleh 5 warga Indonesia yang melakukan samun bersenjata dengan menggunakan aplikasi e-hailing. Suspek yang berusia 29 hingga 49 tahun itu diberkas selepas polis menyerbu sebuah flat sekitar Sungai Besi pada 6 Mac lalu dan menemui pelbagai senjata dan peralatan untuk menyamun. Suspek juga disyaki terlibat dalam 6 kes samun bersenjata di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan melibatkan kerugian sebanyak RM55,000. Seorang guru bahasa Melayu didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan mencabul seorang murid perempuan tahun 2 di dalam kelas di sebuah sekolah di Bachok. Nik Rosli Abdul, 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zul Zakiyuddin Zulkifli. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama memperuntukkan penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menahan 63 individu dan merampas lebih 1.2 juta ringgit diesel menerusi ops tiris yang dijalankan sejak 1 Mac hingga kini di seluruh negara. Sebanyak 2,164 pemeriksaan dilakukan merangkumi stesen minyak, pemborong, pengilang, kuari dan lain-lain premis. Hasilnya, 55 pemeriksaan telah dikesan melakukan kesalahan. Dakwaan kepada pesalah di mahkamah berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di Minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.